Semua negara yang berdaulat menghadapi cabarannya yang tersendiri dan sebahagian daripada cabaran itu datangnya dari luar negara. Dan lebih runcing lagi apabila cabaran yang tampil itu datang dalam bentuk yang mungkin tidak terzahir di kacamata, tidak kelihatan secara langsung, ia menyusup masuk sama ada membentuk pemikiran yang salah, memberikan ancaman dari dalam, walhal sebenarnya ia menyusup masuk dari luar. Dan ini yang bakal kita bicarakan selama 1 jam kerana mutakhir kita banyak berdebat tentang dana asing yang diberikan sumbangannya dengan tujuan untuk memberikan ancaman terhadap status quo ataupun kerajaan semasa. Bicara Rakyat pada malam ini juga boleh anda ikuti perbincangannya dan memberikan pandangan balas di Facebook bahkan Twitter juga. Kelihatannya buat masa ini sudah pun ada beberapa komen dan juga soalan yang sebahagiannya mungkin boleh kita angkat dalam perbincangan pada malam ini. 3 panelis kami bawakan untuk tujuan berbicara tentang dana asing dan keselamatan negara. 3 panelis saya perkenalkan. Panelis yang pertama di sebelah kanan saya, Datuk Zaini Hassan, penolong Ketua Pengarang Utusan Malaysia. Kita beri tepukan kepada Datuk Zaini Hassan. Di tengah-tengah kita bersama Encik Ng Lam Yong, merupakan pengasas parti PKR dan juga aktivis politik. Kita beri tepukan kepada Encik Ng. Dan manakala panelis yang ketiga di hujung sana adalah merupakan pakar dalam elemen perang saraf ini, akan memberikan sentuhan dan juga suluhan dari konteks pengalaman beliau sendiri. Kita bersama Lieutenant General Besara Datuk Seri Zaini Haji Muhammad Said. Kita beri tepukan kepada Datuk Seri. Datuk Seri juga merupakan bekas Panglima Medan Tentera Darat, Datuk Seri ya. Jadi pada malam ini kita bakal juga memberikan ruang ini untuk audien yang berada dalam studio bertanyakan soalan seketika nanti. Bercakap soal dana asing dan keselamatan negara. Saya boleh memula dengan Datuk Seri terlebih dahulu. Sejauh mana ancaman ini benar, real dalam konteks dunia dan kedaulatan negara pada hari ini, Datuk Seri? Perkara atau usaha untuk mempengaruhi minda ataupun pemikiran rakyat dalam mana-mana negara itu satu perkara yang sudah biasa dilaksanakan oleh kuasa-kuasa luar dan pihak-pihak luar lah terhadap sesuatu negara yang dijadikan sasaran. Satu keperluannya adalah dalam usaha itu ialah keperluan ada dana untuk menggerakkan pihak-pihak yang telah dipilih di dalam negara itu untuk dijadikan alat atau dijadikan saluran konduit lah di mana matlamat mereka itu akan diusahakan dan dicapai. Jadi ini perkara yang biasa di mana-mana pun dalam mana-mana pelosok dunia ya telah terlaksana. Jadi yang bahayanya ialah dahulunya mungkin sebelum perang dingin itu tamat, dana ni diusahakan untuk membentuk pasukan penentang bersenjata, resistant forces, dan diharapkan untuk berperang ataupun melemahkan pemerintahan atau kerajaan yang telah dijadikan sasaran itu dengan bentuk peperangan bersenjata. Kali ini dia akan menggunakan pemikiran, mengubah, mempengaruhi sasaran di dalam negara itu untuk diskredit, untuk melemahkan kerajaan, untuk meruntuhkan kredibiliti kerajaan, untuk mengkucak-kacirkan pemerintahan pentadbiran. Nah, ini digunakan memerlukan dana asing. Ini satu perkara atau satu tindakan yang sama seperti dahulu dibentuk pasukan-pasukan penentang bersenjata untuk menawan atau meruntuhkan kerajaan. Kali ini digunakan dana itu untuk merekrut, melatih, melengkap dan seterusnya memimpin kalau perlu kelompok-kelompok ini untuk menjatuhkan ataupun melemahkan kerajaan. Dan lama-kelamaan dia akan tercapailah maksud dia, matlamat dia apabila kerajaan sudah kucak-kacir dan tidak dapat bertahan lagi. Apabila Datuk Seri menyebutkan melatih, merekrut dan melengkapkan pasukan, itu berlaku secara zahir di dalam negara kita? Ada kesnya yang boleh kita tunjuk? Patternnya memang sama dengan pattern cara-cara negara doktrin yang dilaksanakan dalam membentuk pasukan-pasukan penentang yang bersenjata. Sama. Mula-mula dia rekrut, dia pilih orang atau organisasi. Lepas tu dia latih. Lepas tu dia lengkap dengan dana, dengan kelengkapan, dengan segalanya. Lepas tu dia laksanakan operasi dia dengan cara dipimpin atau
dipimpin oleh ketua-ketua kelompok yang dah pilih. Jadi itu patternnya nampak nyata. Encik Eng mungkin ada pengalaman tersendiri dalam menunjuk ancaman yang tidak ketara sebegini. Boleh kita kongsikan di sini? Ya, saya berpendapat demikian, khususnya di tanah air kita di Malaysia, bahawa kita sistem berparlimen, setiap 5 tahun kita akan gunakan pilihan raya untuk tentukan siapa kerajaan. Ya. Oleh itu, kuasa luar itu dia tidak akan campur, akan bentuk parti di sini dan dia akan menerusi banyak cabang untuk mencapai sesuatu. Nah, misalnya saya kasih satu contoh. Tahun 1989, peristiwa Tiananmen di negeri China. Yeah. Kerana negeri China itu dia bukan sistem berparlimen, dia tidak ada pilihan raya. Yeah. Oleh itu dia gunakan orang tertentu untuk buat sesuatu. Dan peristiwa Tiananmen itu ialah satu peristiwa kononnya untuk hak asasi manusia. Oleh itu akibatnya negeri China tidak ke belakang 10 tahun dari segi ekonomi dan dari segi sosial pun. Ya. Oleh itu, matlamat dia orang agak tidak percaya, tapi dia dapat rosakkan segala-gala bentuk sistem yang telah dibentuk oleh sesebuah negara. Ya. Cuma masalah hujah balas kepada ini, ia membuktikan bahawa selepas pertukaran rejim itu, China semakin makmur. Ya. Jadi itu satu perubahan yang necessary dalam hujah yang diberikan oleh pihak yang mengatakan ia bukanlah sesuatu yang memudaratkan. Yes, bagaimana kita jawab? Ya, tadi saya ada sebut peristiwa Tiananmen itu contoh di negeri China, sekiranya tidak berlaku tentang insiden itu atau peristiwa ini, negeri China akan ke depan 10 tahun yang lalu. Contohnya kerana ada peristiwa dia ke belakang 10 tahun. Okay. Kerana satu insiden kita anggap dia berkala biasa. Misalnya saya mengatakan bahawa ada berhimpunan secara besar-besaran diancurkan oleh pihak tertentu, khususnya di Malaysia 2 bulan yang lalu. Kita nampak dia hanya satu berhimpunan, tapi dia akan rosakkan dari segi kestabilan ekonomi, kestabilan politik. Kerana orang nampak tidak stabil. Kerana melabur asing, dia memang nak fikir 2 kali sekiranya nak labur wang ke tanah air kita. Dia beri kesan. Adakah perhimpunan itu juga, dalam kata lain, Encik Eng mengatakan didanai oleh sumber-sumber asing, perhimpunan sebesar itu? Ya, saya secakap secara terus terang berhimpunan bersih yang saya katakan ini memang diakui oleh tindak tanduk. Memang dia terima dana asing. Dana asing lebih luar untuk jalankan aktiviti. Oleh itu dia boleh kumpulkan 100,000 hingga 150,000 orang di situ. Sekiranya tak ada dana, memang susah kita nak kumpul. Kerana saya memang ada experience sikit. Ya. Okey, kita akan kembali dengan experience pengalaman itu sekejap nanti. Mungkin Datuk Zaini, bagaimana kita melihat bentuk ancaman ini yang menyusup masuk? Kerana kita pernah bercakap soal komunis, kita pernah bercakap dan kita kata kita berjaya menentang komunis. Kini kita kata berhadapan dengan satu ancaman baru. Mungkin bentuknya, adakah perlu kita labelkan ini ancaman dan ini namanya? Bagaimana? Jadi saya suka apabila Syed menyebut pasal komunis. Kita balik kepada trend lah. Kita tengok pada trend pasal selalunya orang media dia akan tengok pada trend. Apabila negara berhadapan dengan ancaman komunis pada masa dulu, kita melihat bahawa pada masa itu kita menyifatkan komunis sebagai satu gerakan subversif. Maksud subversif di sini ialah satu pergerakan yang tujuan matlamatnya ialah untuk menumbangkan sesebuah kerajaan berdaulat. So itu dia. Jadi selepas komunis ditewaskan, ditumpaskan, dasar kerjaan ataupun pandangan kerjaan pada masa itu ialah untuk membangunkan negara. Dan kita telah berjaya membangunkan negara sehinggalah kita menghadapi, very unfortunate, kita menghadapi satu lagi krisis yang besar pada 89, 89 apabila berlakunya krisis ekonomi pada masa itu. Dan kemudian setahun kemudian berlakunya satu krisis, kita panggil krisis politik. Apabila saudara Anwar Ibrahim pada masa itu sebagai Perdana Menteri telah dipecat. Jadi kita tengok kat situ berlakunya ketidaktentuan politik. Tapi dalam masa yang sama kita melihat bahawa telah berlaku unsur-unsur
regime change di beberapa rantau, termasuk rantau kita, rantau Asia Tenggara. Kita melihat bahawa dia bermula di Indonesia. Apabila kita melihat bahawa laungan reformasi telah dilaungkan di Indonesia. Yang sebenarnya laungan reformasi bermula di Indonesia. Apabila ada usaha-usaha untuk menjatuhkan Soeharto pada masa itu. Melalui satu gerakan yang kita yakin dari luar. Jadi kita melihat bahawa pada masa itu berdasarkan pengalaman kita dan sebagainya, kita melihat bahawa ada saudara Anwar sendiri turun selalu pergi ke Indonesia, ke Malaysia dan sebagainya untuk membawa semangat tersebut, dan akhirnya semangat reformasi dibawa ke Malaysia. Dan kita melihat pada masa itu secara kebetulan munculnya beberapa pertubuhan NGO yang pada masa itu didalangi oleh kuasa-kuasa asing. Itu memang kita tahu pada masa itu. Sebagai seorang media, kita memantau perkara tersebut. Begitu juga dengan pihak keselamatan dan sebagainya, kita tahu trend tersebut. Dan sehingga pada hari ini kita melihat bahawa beberapa pertubuhan NGO yang bergerak dan menerima dana-dana asing secara langsung tersebut tidak diambil tindakan. Jadi itu ada satu tanda soal yang besar yang bagi saya sampai hari ini saya mempersoalkan kenapa walaupun kita tahu NGO tersebut bergerak atas tujuan tertentu untuk menjatuhkan kerajaan, tapi tindakan tidak diambil. Jadi sehinggalah pada hari ini apabila kita melihat berlakunya kegawatan politik sekali lagi, apabila berlakunya tsunami politik pada election 2008 dan kita merasakan kita berada dalam keadaan yang tersepit, maka baru timbul perkara-perkara ini. Sedangkan dalam tempoh 10 tahun lebih sepatutnya perkara ini telah ditangani. Baik. Ada dua perkara di sini, tapi saya ingin memperdalamkan dulu elemen ancaman terhadap negara itu tadi sebelum kita pergi kepada dana asing, kerana dana itu bagi saya lebih spesifik kalau kita berikan contoh-contohnya. Datuk Zaini menyebut soal contoh Soeharto. Adakah dengan sekali lagi hujah yang sama? Adakah kerana ini komen yang kita terima di Facebook juga, yang menganggap apakah bererti pertukaran rejim di Indonesia itu kalau contohnya bererti Indonesia kini lebih teruk kedudukannya daripada sewaktu Soeharto? Itu seperkara. Kerana hujah yang menyusul selepas itu adalah tuduhan-tuduhan ini semua timbul disebabkan oleh usaha untuk mengekalkan status quo. Jadi adakah itu? Bagaimana komen? Saya semalam kebetulan saya telah bertemu dengan seorang profesor komunikasi di sebuah universiti di Indonesia, kebetulan berada di sini. Dalam perbincangan saya, mereka melihat bahawa hasil daripada regime change yang telah berlaku menyebabkan berlakunya perubahan yang besar dari segi demokrasi di Indonesia sendiri. Orang mengatakan bahawa demokrasi adalah sesuatu yang baik, tapi ada dia bagaimanapun ia ada sesuatu yang subjektif. Sama ada kita perlukan satu demokrasi terpimpin atau demokrasi yang sebebas-bebasnya sebagaimana apa yang berlaku di Indonesia sekarang. Kita melihat bahawa struktur di negara republik tersebut sekarang telah berubah. Di mana media telah diberi kuasa sebebas-bebasnya tanpa ada kawalan langsung. Jadi kita melihat bahawa orang Indonesia sendiri merasakan, seorang profesor komunikasi merasakan ini adalah sesuatu yang tak betul. Dan dia sendiri sesuatu yang memeranjatkan saya apabila dia mengatakan bahawa sebahagian daripada media-media di Indonesia sekarang ni, terutamanya televisyen yang ternama di Malaysia, di Indonesia, didanai oleh unsur-unsur asing. Itu saya begitu terkejut. Istilah di sana kebablasan media itu betul disebut. Datuk Seri, saya berbalik kepada soalan kedua yang saya sebutkan tadi. Ada yang mengatakan bahawa ini merupakan helah untuk memberikan legitimasi yang lebih panjang kepada status quo. Justru dikatakan adanya ancaman dana ini masuk kerana sasarannya adalah kepada mereka yang menentang kerajaan saja. Bagaimana kita menjawab ini? Saya rasa tidak, sebab apa yang berlaku adalah maksud dana itu untuk tujuan apa. Kalau kita tengok apa yang daripada luar yang alasan atau matlamat kumpulan-kumpulan ini ialah kononnya untuk nak memperkukuhkan institusi demokrasi, nak menentukan kebebasan bersuara, ketelusan, sebagainya. Semuanya itu adalah satu, orang kata, helah bagi untuk dia nak masukkan langkah dia tu untuk sebenarnya untuk regime change. Jadi kenapa tidak mahu diterima apa yang ada sekarang, sedangkan apa yang ada sekarang
berjalan, berfungsi dengan baik. Okey. Segala-galanya maju, diakui oleh pihak luar dan juga pihak dalam yang betul-betul melihat sesuatu perkara itu dengan objektif. Jadi soalannya, kalau kita tanyalah hati kita sendiri dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya, bagaimanakah keadaan kita sekarang? Adakah kita ni dalam satu keadaan yang agak stabil, selamat, maju, dihormati oleh negara lain, ada vision untuk masa hadapan kita? Semuanya katakan ya. Jadi di mana salahnya? Kenapa kita nak runtuhkan satu perkara yang perkara itu sedang berjalan dengan elok? Dari segi ada yang tak betul, ada yang tak betul. Demokrasi tak perfect. Satu benda pun tak, orang kata tidak sempurna. Dia pun mengaku juga bahawa the process of democracy is never perfect. There will always, mesti ada perkara yang tidak sempurna. Jadi bagaimanapun dia boleh cari jalan-jalan yang mengatakan tak perfect, yang tidak elok. Jadi ini yang masalahnya. Kita melihat perkara yang kecil yang memang kelazimannya ada yang kurang memuaskan, kurang betul, kurang telus. Memang ada. Tak ada sistem yang perfect sebab dia dibuat oleh manusia. Tapi dia tinggalkan yang kejayaan yang besar ni. Kalau di reverse, kalau diterbalikkan bahawa yang buruknya terlalu banyak, yang baiknya terlalu kecil, jadi kita susah nak... Jadi isunya di sini adalah matlamat sumbangan, matlamat yang hasil dana yang dimasukkan itu. Kalau dana itu masuk bertujuan untuk membantu status quo, ia tidak salah. Tak ada Tetapi salah. memberi ancaman, maka ia menjadi... Dia bersalah ancaman kepada satu status quo yang dikatakan dan diakui baik. Yang bekerja, working. Kalau tak working, baguslah. Lagi saya pun sokong mungkin. Regime change di dalam konteks demokrasi yang sihat, maka pertukaran tampuk pimpinan itu merupakan suatu natijah yang boleh dianggap sebagai lumrah, tidak begitu? Yes, memang, tetapi kita nak tukar change for the better, bukan change for the worse. Perkara kita tukar untuk kebaikan, bukan tukar untuk maksud tukar saja, dan yang lebih bahaya tukar kepada keburukan. Ini yang satu perkara yang mesti diingat. Tengok pattern, tengok design, tengok trend. Kalau kita tak jaga betul-betul, penukaran tu adalah membawa kepada keburukan yang susah kita untuk nak recover atau nak kembali kepada asalnya dalam masa yang singkat, makan masa yang lama, yang panjang sekali. Baik, seketika nanti setelah kita kembali semula dan bercakap dengan Encik Eng tentang pengalaman experience yang disebutkan tadi, peribadi beliau. Teruskan kesetiaan anda. Rasuah bukan mengenai politik, bangsa atau agama. Bersama perangi rasuah. Aku takkan jilat balik budak aku lah. Kau buat sesuatu untuk betulkan kembali keadaan ini. Kau cemburu kan? Balik aku ni. Integriti, amanah, bersih, cekap. Tanggungjawab satu Malaysia. Pesanan ini dibawakan oleh Institut Integriti Malaysia.
Bicara rakyat bercakap tentang dana asing dan keselamatan negara, 3 panelis kami bawakan. Yang pertama Datuk Zaini Hassan, yang kedua Encik Ng Lam Yong dan yang ketiga Datuk Seri Zaini Haji Muhammad Said, merupakan Lieutenant Jeneral Bersara Pakar Saraf. Kita bercakap panjang tadi, tapi itu tentang pengetahuannya, pengalamannya satu perkara yang berbeza. Tadi Encik Ng bercakap soal punya pengalaman sendiri melihat bagaimana penyusupan masuk unsur-unsur asing ini. Boleh kita bawakan di sini, bentangkan untuk khalayak penonton mendengar pengalaman Encik Ng sendiri. Ya, kita boleh bandingkan sangat masa yang lalu, lebih kurang 12 tahun ataupun 14 tahun semasa gerakan reformasi yang dianjurkan oleh kita untuk satu gerakan. Masa itu reformasi itu dia memang ada berhimpunan, tapi tak sebesar berhimpunan yang baru berlaku. Kerana dulu kita memang tak ada dana. Okey. Tak ada dana, kita tak dapat kumpul orang yang banyak. Yang lagi satu sebab, kerana tak ada dana, kita tak dapat susun. Okey. Dan oleh itu, bandingan kita boleh tahu, segi ada dana, dia akan buat secara besar-besaran. Okey. Kerana dia itu, setiap berhimpunan, dia memang mesti ada kos. Okey. Oleh itu, segi ada dana asing, kita boleh nampak 2-3 berhimpunan itu, dia orang boleh dapat berhimpun sampai 10,000, 50,000 orang. Itu yang berlaku di Kuala Lumpur. Dan satu berhimpunan di Lainas, di Kuantan. Dan satu berhimpunan di Raut Panghang sampai 10,000. Kenapa? Kerana ada danau, ada sumbangan dari luar untuk membeli support kepada dia orang untuk sediakan bahan-bahan himpun. Okey. Oleh itu, dia senang untuk himpunkan banyak orang untuk datang ke berhimpunan itu. Ya, dana seperkara, dana asing adalah perkara yang lain. Adakah dana untuk menghimpun 10, 5,000, 20,000 orang itu semestinya dana asing? Bolehkah kita buktikan bahawa itu dana asing menyebabkan mereka boleh menghimpunkan seramai itu? Kerana kalau bagi saya, kalau ia merupakan kutipan dalaman, maka tidak timbul isu dana asing di sini. Ya, sangat kutipan itu. Memang dulu kita memang ada buat kutipan, tapi maksimum kita tak dapat. Kita hanya dapat minimum aja. Oleh itu, kita sebuah gerakan kita tidak boleh dipanjangkan atau tidak boleh dibesarkan. Oleh itu, kerana sekiranya awak buat sampai berhimpunan 100,000 orang, awak mesti dana yang secukup-cukupnya. Kerana dia membabitkan banyak kos tentang buat satu berhimpunan yang besar yang berlaku baru-baru ini. Dan tadi saya dah sebut, memang dia ada susun sekiranya kerana dia mesti ada banyak pihak untuk uruskan tentang satu berhimpunan. Ya, kita boleh buktikan, Cik Ng, bahawa dana asing itu membiayai, pasti ada transaksinya dalam proses pengalaman. Datuk Seri ataupun Datuk boleh menambah. Boleh kita buktikan bahawa saya nak tambah. Saya ingat tak payah saya buktikan bahawa berhimpunan besar itu dia sudah mengakui dia terima dana daripada Suaram. Suaram itu lari dana dari luar. Oleh itu dia percaya himpunkan satu berhimpunan besar 3.0 atau 4.0, saya sudah lupa. Nah, satu berhimpunan yang agak besar, anggaran lebih kurang 100,000 orang. Di sini isu yang berbangkit kerana Tan Sri Hasmi Agam, pengerusi Suhakam, mengatakan tidak ada masalah bagi NGO menerima dana. Jadi bagaimana kita boleh menjawab pendirian Suhakam dalam hal ini? Saya rasa Suhakam bercakap dari aspek hak asasi manusia. Satu platform yang lain lah. Satu platform yang umum apabila dia mengatakan bahawa tidak salah menerima dana asing. Itu adalah satu tanggapan yang berbeza daripada tanggapan umum, daripada tanggapan kerajaan sendiri yang melihat bahawa penyaluran dana asing untuk tujuan menjatuhkan kerajaan semasa merupakan sesuatu yang salah. Dan ini saya rasa kalau kita tanya rata-rata penduduk Malaysia sendiri, dia mengatakan bahawa ini sesuatu yang salah. Tetapi dalam konteks Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, saya rasa itu adalah satu definisi umum. Apabila dana asing itu masuk daripada satu negara lain kepada satu pertubuhan, itu adalah dibenarkan tanpa mengambil kira sama ada apa dia motif. Tapi kita melihat bahawa motif yang digerakkan oleh Suaram, kalau kita orang media sendiri melihat trendnya dari dulu sampai sekarang, Suaram merupakan satu pertubuhan yang begitu kritikal terhadap kerajaan dalam apa segi sekalipun. Kritikal bukan dalam maksud kritikal yang biasa, tetapi kritikal yang
ada unsur-unsur yang cuba untuk menarik kerajaan jatuh. Yang mana kita melihat bahawa dia sealiran dengan apa yang dikendaki oleh unsur-unsur asing tersebut. Ya. Adakah kita menunjuk kepada Suaram saja dalam pengalaman bidang kepakaran Datuk Seri? Ada kes-kes lain? Buat masa yang terlihat atau dihebohkan adalah Suaram. Tetapi sebenarnya agensi-agensi lain pun dan badan-badan lain pun ada dengan secara halusnya. Jadi kita nampak kadang-kadang Suaram sebab itu yang dikeluarkan. Tapi dalam kita negara-negara atau badan-badan NGO luar cuba untuk mempengaruhi sesuatu negara, banyak badan yang terlibat, bukan satu saja. Kasarlah mungkin pihak perisikan negara itu, pihak bantuan luar, bantuan aid fund ke. Jadi ini semua ada terlibat. Jadi apa yang saya ingin beritahu tu, saya nak sokong tadi, memang betul. Kalau dana asing tu tujuan dia untuk kebaikan, untuk mengelokkan institusi ataupun society masyarakat tu, saya rasa tak ada salah. Tapi kalau niat dia untuk menjatuhkan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat dengan secara sah, itu melanggar kepada peraturan perlembagaan kita. Tunggulah masa pilihan raya. Kan kenapa kita nak lakukan perkara yang tak betul? Itu pertama. Kedua, saya ingat beritahu bahawa dana asing ni atau dana berluar ni, seperti kata Cik Eng tadi, kita nampak the tip of the iceberg. Kita nampak selalu yang di atas saja. Ini kadang-kadang disengajakan. Dalam pengalaman saya, disengajakan. Nak menunjukkan adalah transparansi. Oh, kami terima sekian banyak. Kalau kita kira apa yang diterima, tak banyak sebenarnya. Nampaknya tak banyak. Yang tak nampak tu yang kita tahu. Selalunya normally is 10 kali. 10 kali ganda. Kalau 10 million juta terima, yang nampak, yang tak nampak selalunya dalam bentuk apa sehingga kita tidak boleh nampak? Dalam bentuk cash. Sebanyakkan cash. Sebab cash ataupun wang ni boleh menggerakkan, dalam bahasa Inggeris minta maaf, can move mountains. Money can move mountains. Ini kan pula manusia. Untuk kita mensogok orang, untuk kita memberitahu engkau lompatlah ke sana. Ini semua menjejas sistem demokrasi kita dan sistem pilihan raya kita. Orang dah dipilih, tiba-tiba dia tengok dia lari tempat lain. Kenapa? Baik, saya ingin kongsikan sementelahan disebut tadi soal Suaram dan juga jumlah dana. Kita ada beberapa visual yang ingin dikongsikan. Pertamanya soal jumlah tadi. Open Society misalnya telah pun menyalurkan sehingga 500,000 juta kepada Suaram. Itu maklumat yang pertama. Dan kita melihat juga surat tawaran dari Open Society sehingga ke 2010 jumlah-jumlahnya seperti yang terpapar di sini. Jumlah yang besar dan Suruhanjaya Syarikat juga mendapati bahawa SISB telah menerima sumbangan daripada National Endowment for Democracy, Open Society, Southeast Asian Centre for Media dan juga Kedutaan Jerman, yang mana ini jumlahnya yang terhimpun buat masa ini. Namun di situ kita bermain dengan thin line, satu garisan yang sangat halus di sini, Encik Eng, kerana kita bercakap soal civil society, hak bersuara. Kemudian kita kata hak bersuara yang sebegini menjatuhkan kerajaan. Hak bersuara yang sebegini tidak menjatuhkan kerajaan. Bagaimana kita boleh letakkan satu garis panduan, ini berbahaya, ini hak bersuara. Di mana yang bersuara itu melampaui? Kerana kalau ia tidak melampaui, maka kalau ia sudah melampaui, kita sudah ada garis panduan undang-undang untuk mengekangnya. Dan undang-undang sudah ada. Jadi bagaimana kita membezakan, ini boleh bersuara, yang ini sudah melampaui? Encik Eng. Ya, saya ingat ada dua perkara. Saya ambil satu contoh berhimpunan bersih ini. Dan dia kononnya nak buat tuntutan pilihan raya lebih adil, 8 perkara. Tapi saya nampak kerajaan tidak terima dalam tuntutan itu. Bukan 8, 21 perkara. Dan dia orang sudah faham. Kerajaan sudah assault. Tapi kenapa dia nak buat himpunan bersih ini? Untuk buat tuntutan 8 perkara. Ini ialah satu motif. Gunakan benda ini, gunakan nama berhimpunan bersih untuk mencapai sesuatu. Dan terima dana daripada Suaram. Dan contoh yang kedua, saya nak satu contoh yang baik. Sekiranya kita ada satu badan atau pertubuhan, misalnya Club Lion, dia terima dana daripada luar, tapi dia untuk kebaikan negara, untuk misalnya untuk pergi kampung, untuk jaga kawasan kampung itu. Dan satu contoh ialah kita ada satu klub Satu Putera Malaysia.
Malaysia sedang lalui fasa paling mencabar. Graduan pendidikan dilantik sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan Siswazah. Laporannya 30 minit dari sekarang. Rasuah bukan mengenai siapa pelakunya. Anai-anai yang kecil boleh menumbangkan pokok yang besar. Rasuah adalah tentang kemusnahan dan kesengsaraan. Anda boleh lakukan perubahan. Perangi rasuah. Dan kita ada misi pergi Somalia dan Kemboja. Dan kita untuk derma kepada negara tersebut. Tapi bukan untuk politik. Untuk kebaikan. Untuk sebagai hak asasi manusia di negara itu. Sangat itu boleh terima. Tapi kita boleh nampak berlainan di sini. Ada sesuatu, ada satu tujuan. Tujuan untuk semata-mata untuk jatuhkan kerajaan ataupun burukkan imej kerajaan. Itu saja. Okey, dalam konteks matlamat ini, kita sudah menuding kepada Suaram. Jadi dana yang digunakan oleh Suaram digunakan dalam bentuk apa? Memburukkan, menjatuhkan dan sebagaimana? Saya rasa kalau kita tengok contoh-contoh yang berlaku di negara asing lah. Rusia misalnya, semasa pilihan raya Presiden, Putin sendiri telah memberi amaran kepada satu kuasa asing supaya jangan campur tangan. Menggerakkan pihak opposition untuk menjatuh je melalui penyaluran dana. Begitu juga dalam kita melihat berlakunya krisis Arab Spring misalnya. Kita tahu bahawa berlakunya ada unsur-unsur asing yang mempengaruhi satu side yang lain untuk menjatuhkan satu side yang lain. Jadi itu adalah sesuatu permainan. Kalau saya rasa Jandra boleh ulas tentang macam mana gerak saraf yang dilakukan melalui agensi-agensi perisikan tertentu untuk menjatuhkan kuasa-kuasa. So saya rasa trend ini bukan saja berlaku di Malaysia, kebetulannya sekarang, tetapi telah lama berlaku di negara-negara lain. Apabila konsep regime change itu telah diperkenalkan oleh kuasa tersebut. Jadi saya rasa benda ini mungkin Datuk Sri. Memang itu saya kata, memang saya setujulah perkara itu. Dia memakan masa yang lama. Dia akan mulakan dengan berbagai cara, penyusupan awal, the preparation of battlefield lah. Dia mula mengatakan dan memberitahu bahawa kerajaan ini tak bagus, korup, segalanya, dan menaikkan semangat orang yang dalam tu untuk orang kata menentang kerajaan yang telah dipilih dengan sah oleh rakyat. Kemudian mereka akan perhatikan siapa dia yang boleh diharapkan untuk dijadikan alat atau untuk dia bersama, disalurkan bantuan, disalurkan dana dan sebagainya, termasuk latihan, termasuk bimbingan di luar dan juga di dalam negara untuk kemudian diaktifkan dengan secara berkesan untuk nak menentang kerajaan, melemahkan kerajaan itu. Kerajaan kalau pentadbirannya kucak-kacir, kerajaan bila keyakinan pemimpin dan pentadbirnya orang kata menurun, dia akan mengakibatkan kesan yang agak buruk kepada suasana keamanan, kestabilan dan juga keyakinan rakyat berkeseluruhannya. Jadi ini yang dikehendaki, menimbulkan satu suasana. Apabila nampak benda tu berjalan lebih baik, maka dimasukkan lagi, ditambahkan lagi dana, bantuan, nasihat, semua atas nama demokrasi lah. Kita tidak pernah kata kita nak jatuhkan kerajaan. We never say that. Tidak pernah. Dia akan demokrasi lah, ketelusan lah, freedom lah, keadilan lah, hak asasi manusia lah, segalanya. Tak pernah dan tidak boleh disebut nak menjatuhkan kerajaan. Tapi sebenarnya matlamatnya itu. Tapi tidak kesemuanya bertujuan sedemikian. Garis panduan bagaimana kita nak tahu, ini
ini yang berniat jahat dan ini tidak. Kita boleh nampak dari dengan segi cara perang dia sarafnya. tu. Cara dia tu kalau semua yang buruk, semua yang baik dia katakan buruk. Semua yang buruk tu memang dikatakan tambah buruk. Okey. Apa lagi? Itulah dia salah satu Dua tandanya. penyumbang besar Datuk Seri, National Endowment for Democracy dan Open Society ini nama malah dituding kepada Soros. Nama ini berbangkit selepas bertahun-tahun timbul kembali. Insidennya dalam konteks pemerhatian Datuk Seri. Saya menampak dalam satu perkara, ini apa yang pernah Lee Kuan Yew pernah beritahu lah. Ini games nations play lah. Ya, dalam kita relate untuk menentukan kita ni selamat daripada negara yang lain dengan negara lain. Jadi kita mesti ada orang kata card atau ada orang atau ada pergerakan di mana kita boleh deploy, kita gunakan untuk menentukan bahawa hak-hak kita ataupun interest kita, kepentingan kita akan sentiasa dikekalkan. Ya. You know? Jadi dia tak boleh berdepan sendiri dengan sebab aku saya kerajaan Amerika ke kerajaan Rusia ke kerajaan Britain bahawa kami menyalurkan ini, memberi bantuan kepada ni untuk tujuan ini, dia tidak akan beritahu. Dia akan pilih orang, dia akan pilih corporation, dia akan wujudkan corporation. Jadi pada saya George Soros adalah salah satu ejen dia untuk digunakan dan mana dia ni sebagai seorang filantropis pun ya, seorang peniaga pun ya, filosofer pun ya, segalanya ya. Saya heran menengok seseorang yang dapat terjadi demikian, yang boleh mempengaruhi begitu banyak negara. Dia sumbangan dia ada terlibat dalam 80 negara lebih kurang. Dalam bentuk 80 negara. Atas asas hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya. Kenapa dia? Kenapa begitu orang kata bersemangat dia hingga dia digunakan untuk 80 negara seluruh dunia? Adakah ini untuk kepentingan dia sahaja atau kepentingan negara atau state yang lebih besar lagi? Kita akan kembali semula seketika nanti untuk masa kita berehat kesekian kalinya dan mula menangani soalan dari penonton di studio. Teruskan kesetiaan anda. Industri kandungan kreatif berpotensi besar menjadi penjana ekonomi negara. Maka atas inisiatif kerajaan tertubuhnya CCIG Malaysia atau Gabungan Industri Kandungan Kreatif Malaysia yang juga lebih dikenali sebagai Creative Content Industry Guild. CCIG Malaysia ditubuhkan untuk meningkat taraf profesionalisme penggiat industri kandungan kreatif Malaysia. Untuk keterangan lanjut, layari ccigmalaysia.com. CCIG, usaha kumulatif untuk transformasi kreatif. Tak kala memori cinta silam masih membayangi kehidupan, terbitnya sinar itu mengusik kalbu. Rintangan melanda, teguhnya kasih, cinta dalam hati. Dalam hidupmu. Malam ini kita bercakap tentang dana asing dan juga keselamatan negara, kaitannya. Tiga panelis kami bawakan, Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Seri Zaini Haji Muhammad Said, Encik Ng Lam Yong dan juga Datuk Zaini Hassan. Saya akan memberi laluan seketika nanti kepada penonton di dalam studio bertanya soalan, tetapi kita beralih kepada Twitter terlebih dahulu. Dua komen yang ingin saya angkat. Pertama, Zakri Inc. Beliau membuat kenyataan masa untuk rakyat tahu aktor-aktor Hollywood puak anarkis. Yang kedua, Cyber Trooper PR. Beliau mengatakan bahawa menurut kajian, kerajaan juga menerima dana asing. Jadi adakah ini betul? Dan ini saya nak kaitkan dengan
kenyataan oleh pengarah Ideas Wan Saiful mengatakan bahawa Barisan Nasional NGO yang berkaitnya juga menerima dana. Jadi kelihatannya seolah it's my words against yours. Mana yang boleh, mana yang tidaknya. Bagaimana kita boleh memurnikan ini, nak memahamkan? Boleh saya serah pada Datuk Zaini? Ya, saya rasa sebagaimana yang kita bincangkan tadi, apa dia tujuan sebenar dana asing tersebut? Okay. Kalau dana asing itu diterima oleh sebuah organisasi untuk tujuan yang buruk sebagaimana yang Encik kata tadi, itu kita tak boleh terima lah. Kalau dana tersebut kita terima, memang banyak dana-dana yang disalurkan melalui pelbagai agensi dan sebagainya. Ya, tapi apa tujuan dana tersebut? Adakah dana tersebut untuk membawa kebaikan ataupun dana tersebut dibawa bagi mempengaruhi pemikiran kita supaya kita terima LGBT misalnya. Ya? Ataupun bagi supaya kita menerima konsep-konsep pluralisme misalnya. Jadi itu bagi saya kita tidak boleh terima. Jadi dana sebagaimana yang kita bagi tahu tadi mengalir sepanjang masa di mana-mana sekalipun di dunia untuk dua tujuan, satu untuk kebaikan, satu untuk keburukan. Baik. Saya pun nak tambah kata misalnya tadi soalan tadi kan adakah sini sekarang semua betul? Tidak bolehkah kita bersuara? Mana garisnya? Soalan saya kita boleh nak mengkritik, nak menegur pemerintah kerajaan boleh. Tapi saya selalu beritahu nak dilakukan dengan cara berhemah, bertertib, beradab, jangan melanggar undang-undang, jangan sesekali keluar daripada peraturan skop perlembagaan. Tak ada salahnya. Tak ada salah. Dan saya setuju sangatlah kalau dana itu keluar sampai hanya untuk menghasut, menaikkan semangat benci atau perasaan benci terhadap orang, merusuh untuk melakukan perkara yang boleh merosakkan dan menghuru-harakan masyarakat, saya tak setuju. Ya. Sementara kita merujuk kepada kes Suaram dan kita punya peruntukan yang cukup untuk govern, untuk mengawal sekiranya timbul perkara yang dianggap salah dari segi undang-undang. Apakah nanti kita akan menjangkakan bahawa Suaram akan didapati bersalah? Ini saya rasa dia sedang disiasat. Kebimbangan saya di sini adalah kita mengatakan ia salah tetapi kemudiannya tidak dapat dibuktikan. Adakah itu berarti mereka terbebas daripada tuduhan yang kita katakan selama ini? Saya berpendapat orang kata kita hidup by rule of law. Kita pegang kepada rule of law. Pegang pada perundangan. Kalau perundangan mengatakan tak ada salahnya, kita paksa terima, kita paksa akur perkara itu. Jadi standard kita rule of law. Tapi jangan hanya bila dia didapati tak bersalah, kita terima. Bila dia dapati bersalah, kita tak boleh terima. Rule of law juga. Kita beri laluan kepada soalan penonton terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Kalam Azad bin Obakar daripada pelajar Pasca Siswazah UiTM Shah Alam. Saya nak tanya kepada ahli panel, iaitu berkenaan adakah dana asing ini merupakan salah satu strategi pihak barat untuk menguasai sesuatu negara, dan apakah nasib suatu negara dan rakyat sekiranya strategi ini berjaya? Kerana dalam buku John Perkin iaitu bertajuk Confection of an Economic Hitman telah menyentuh tentang bagaimana kuasa-kuasa barat ini menggunakan dana-dana suntikan modal dan juga menyalurkan projek-projek mega ke sesebuah negara, contohnya dunia ketiga, dan pada matlamat akhirnya menguasai perlembagaan, menguasai kedaulatan dan juga ekonomi sebuah negara, dan untuk akhirnya menghuru-harakan dan mungkin menghancurkan sebuah negara. Ini akan ditujukan pada Datuk Seri seketika nanti. Soalan kedua, silakan. Kita kumpul dahulu soalan, nanti kita akan tangani bersama. Assalamualaikum, nama saya Syahila binti Sufian dari Institut Profesional Baitul Mal. Soalan saya, apa pendapat ahli panel mengenai promosi kebebasan dan demokrasi menerusi penyaluran dana asing kepada NGO di Malaysia? Baik. Soalan yang terlebih dahulu yang pertama kepada Datuk Seri. Pertama itu kita mesti sedar beberapa kuasa asing, saya tak payah sebutlah, dia nak mengekalkan kedudukan di nombor satu di dunia atau nombor dua atau di atas lah kan. Kita tahu kuasa yang paling nak mengekalkan kedudukan di nombor satu. Jadi dalam itu sebagai matlamat dia, maka dia mesti ada strategi tertentu, baik strategi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, segala-galanya untuk nak menentukan bahawa dia kekal nombor satu. Dan dalam hal ini, maka dia akan menggunakan satu kuasa yang dia ada, kuasa ekonomi, bahawa kuasa kewangan.
Bukan hanya dari segi jumlah, tapi dari segi sistem yang dikawalnya. Dia menentukan sistem tu. Jadi inilah yang dilakukan. Selain dia boleh military, dari segi teknologi dan sebagainya, dia cuba nak nengkang urusan. Salah satunya seperti yang sudah beritahu tadi adalah menggunakan kuasa financial atau kuasa kewangan dan ekonomi. Soalannya, apa akan jadi kalau kita jatuh daripada onslaught atau tekanan ni? Dia akan menguasai kita. Menguasai ekonomi salah satu yang penting. Cara hidup kita kan. Jadi kalau ekonomi itu dapat dikawal, segala yang lain akan dikawal oleh mereka. Dia akan menentukan cara kita beragama, dia akan menentukan budayaan kita, dia akan menentukan di mana kita akan belajar, dia akan menentukan apa kita berfikir. Semuanya atas kuasa ekonomi. Kalau tidak, kami tarik. Kalau tidak, kami pegang. Kalau tidak, kami ban. Kalau tidak, kami akan kenakan sekatan. Inilah bahayanya. Jadi, sekarang kita mesti sedar perkara ni dan kita jangan orang kata menyokong mereka-mereka yang boleh membantu kepada mereka melakukan dan melaksana dan seterusnya mencapai matlamat yang disebutkan tadi. It's a constant war, satu peperangan yang berterusan. Ya, Encik Eng. Ya, saya nak tambah sikit. Saya ingat dana yang disalurkan kepada NGO di tanah air kita, dia bukan satu politik tempatan. Saya nampak ialah international politik, kerana politik antarabangsa. Kerana kita sedia maklum bahawa di lantau Asia Pasifik, negeri China 10 tahun yang akan datang dia akan cari satu kuasa yang terbesar sekali di dunia. Dan hubungan Malaysia dengan negeri China begitu baik sekali dari segi apapun, dari segi diploma, dari segi apapun. Oleh itu, dia nampak terancam bahawa kedudukan Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa besar yang 10 tahun akan datang akan digantikan oleh sebuah negara Asia. Dan hubungan Malaysia dengan antara negeri China yang begitu erat sekali sampai hari ini. Dan lagi satu sebab, kepentingan di Malaysia ini Selat Melaka. Selat Melaka ini memang satu selat yang memang dia satu tempat strategi dari apa segi pun. Dan di Malaysia kita hanya satu negara Asia Tenggara tidak ada penggalan tentera khususnya daripada kuasa balan. Oleh itu sekiranya boleh tukar kerajaan itu dan kerajaan Malaysia mengikut cakap ataupun mengikut perintah daripada kuasa luar itu dan segala-galanya dia akan ikut cakapan daripada kuasa yang terbesar itu. Datuk ingin menambah? Ya, saya rasa saya setuju dengan apa Encik Eng kata. Kita melihat bahawa sekarang ini telah berlaku satu lagi perang dingin di rantau ini, Jeneral. Berlaku satu lagi perang dingin apabila berlaku penyimbangan kuasa di antara Amerika dan juga China. Okay. Kita melihat bahawa berlaku tarik tali di situ. Dan siapa yang boleh menguasai, terutamanya negara-negara strategik tadi, dia akan mendapat advantage. So saya rasa itu salah satu elemen dia. Yang elemen besar, elemen makro tersebut. Silakan soalan dari penonton berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Hasanah. Soalan saya, kalau kita lihat menerima sumbangan ataupun dana daripada luar ni, benarkah ada udang di sebalik batu ataupun sama ada agenda daripada yang menerima ataupun yang memberi? Kalau kita lihat apabila melibatkan kuasa luar ataupun dana daripada luar, kuasa luar ni dia akan mengambil alih urusan ataupun memperandakan pentadbiran ataupun contohnya kepimpinan negara kita. Jadi benarkah ada udang di sebalik? Ada panelis yang tertentu ditujukan? Tak ada? Mana-mana saja boleh? Mana-mana saja. Okey, terima kasih. Mungkin yang terakhir dari audiens, silakan. Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Hamid bin Daud daripada Kuala Lumpur. Saya cuma nak bagi pandangan saja. Ya. Tajuk perbincangan kita bincang hari ini ada hubung kait dengan politik. Ya. Jadi saya nak huraikan seperti apa yang diterjemahkan oleh International Peace Research Institute Oslo, Norway. Perkataan politik, kalau kita tanya, kalau kita buka buku kamus Oxford, dia berbeza. Jadi
terjemahan yang saya akan sebutkan ini dia tak termasuk negara Amerika dan negara China. Tapi kalau di negara China, kalau sebut politik apa, satu parti politik saja, tak ada pilihan raya. Okey. Jadi kalau maksud saya ni, International Peace Research Institute ni dia terjemahkan, dia kata politik ni maknanya sebuah kumpulan kecil ataupun kumpulan besar, sama ada berdaftar dengan kerajaan ataupun tidak berdaftar dengan kerajaan, cuba mendapatkan kuasa pemerintahan melalui pilihan raya yang sah atau pilihan raya yang tak sah, atau melalui demonstrasi, atau melalui peperangan dengan menggunakan askar upahan, ataupun melalui apa yang tertinggal ni? Demonstrasi. Demonstrasi. Baik. Okey, saya rasa kita faham matlamat perkataan politik. Baik. Jadi jika dana tersebut digunakan untuk politik daripada luar, sudah tentu mempunyai niat yang tak baik. Baik. Ini tanggapan daripada audiens. Mungkin saya berikan kepada Datuk saya ni dulu, memberi komen balas. Udang di sebalik batu. Ya, saya rasa sebagaimana yang kita baca dalam akhbar hari ini, sama ada sahih atau tidak, kita melihat bahawa akhirnya dana-dana ini telah menyusup kepada agensi kerajaan. Jadi saya rasa ini lebih serius lagi apabila dana ini yang digunakan oleh pertubuhan-pertubuhan NGO ini untuk tujuan-tujuan tertentu telah disalurkan lebih luas lagi di dalam kerajaan sendiri. Ini saya rasa bukan lagi udang di sebalik batu, tapi dah sesuatu yang serius. Apabila penetration tersebut telah masuk ke dalam saraf-saraf kerajaan sendiri. Jadi saya rasa itu ultimate dia, dah sampai kepada kemuncak dia apabila matlamat tersebut ingin dicapai. Ya, saya nampak memang saya amat setuju dengan Datuk anggapan itu. Kerana dana dia bukan setakat untuk jalankan aktiviti, dan dia gunakan dana itu untuk jadikan rakyat Malaysia sebagai spy untuk melaporkan rahsia kerajaan. Oleh itu dia nak buat sesuatu dekat di situ untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pokoknya kenapa dia nak buat demikian? Dan dari sudut lain kita boleh nampak khusus untuk Suaram. Saya nak cakap satu perkara. Aktivis di Suaram ini lebih kurang 10 orang sebagai front line. Memang semuanya pro parti pembangkang, Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Pembangkang, dan tidak ada satu orang pun pro kerajaan. Oleh kita boleh nampak tujuannya bertubuhan itu ataupun NGO itu, dan track record kita nak nampak 10 tahun yang lalu ini. Sualam sebagai kononnya dia cakap sebagai NGO. Apa hak asasi program hak asasi manusia dia buat? Dia tidak satu pun tidak memihak kepada kerajaan. Walaupun kerajaan menganjurkan banyak program, dia tidak melibatkan. Dia sendiri anjur program. Maknanya dari segi itu hak asasi manusia ada makna yang lain. Mereka pun melaksanakan selektif, bersifat selektif di dalam memberikan sokongan. Justru saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panelis. Kita berikan tepukan kepada ketiga-tiga panelis pada malam ini. Dan dengan harapan rakyat akan semakin cerdik di dalam melihat dan membaca apa juga pergolakan yang sedang berlaku dalam tanah air. Terima kasih kerana kesetiaan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.